Dia isu dia yang sekarang ni orang muda dia suka cari rezeki ya. Rezeki kata orang bukanlah suka, tapi satu alternatif untuk orang muda kita mencari rezeki yang halal. Grab, hantar motor pakai Grab, Food Panda kan. Food Panda ni tuan-tuan, dia kalau nak jadi penghantar Food Panda ni dia kena daftar. Dan bila didaftar Food Panda ni ataupun Grab Food ni, dia kena ikut syarat-syarat tertentu. Dan Grab dan Food Panda ni dia bukanlah syarikat milik orang Islam. Dan dia menawarkan khidmat menghantar barangan, hantar makanan dan tidak ditapis. Sama ada halal dan haram sama saja. So bila rakan-rakan saudara-saudara kita ni orang muda yang hantar makanan ni, kadang-kadang mereka ini terpaksa hantar makanan-makanan yang bukan halal kepada non-Muslim. Bila you dah daftar Grab, bila you dah daftar Food Panda, ya, tak boleh sesuka hati nak ambil tak nak ambil. Dia akan bagi kredit, dia akan bagi kesan pada credibility pekerja tu. Kalau kita kata tengok, ini pork, ini babi ni, tak hantar. Okey, sekali okeylah, 2 kali, 3 kali, silap-silap Grab boleh ban dia. Ya. Dan silap-silap Food Panda boleh buang dia. Dia tak boleh nak cari rezeki. Apatah lagi zaman sekarang ni, zaman masih lagi pandemik, kita tak dinamakan endemik. Ya. Kadar jangkitan pun masih meningkat tinggi dan seumpamanya. Jadi bila kita lihat dalam situasi ini, agak kritikal lah ekonomi. Ramai yang kena buang kerja beralih jadi rider. Alhamdulillah, alternatif juga maksudnya adalah peluang untuk mereka mencari rezeki. Permasalahan boleh tak rider-rider Muslim ni dia nak tolak tak boleh. Risiko sangat besar. Yang mana kalau mereka tolak, di situ mereka akan ditimpa masalah. Mungkin akan dibuang kerja, mungkin rate tengok dia punya rate 3 star. Macam saya kan, kadang-kadang kita tempah Food Panda tu, tiba-tiba tengok yang rider tu 3 star. Wah, ini masalah ni. Problem ni mesti display tak bagus. Nanti kita order makanan sampai lambat barang. Kita tak beradilah, kita pun tak nak. Kita minta request mana-mana rider yang baru bukan yang lain. Jadi risiko. Kadang-kadang star tu berkurangan atas bukan sebab attitude dia, tapi benda ni haram, tak boleh lah, kedai ni haram, restoran ni haram, nak bagi dekat orang Cina haram, kita bersubahat dan sebagainya. Kalau aku bagi, maksudnya aku berdosa juga. Di sini apakah penyelesaian dia tuan-tuan? Jadi di sini tuan-tuan, kalau kita berbalik kepada perbincangan tadi yang dibincangkan khilaf di kalangan para ulama antara majoriti dan mazhab Hanafi, kita nampak kesan hukum dan kesan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh setiap para ulama. Maka dari situ, kalau ikut mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, dia kata rider-rider ni tak boleh nak hantar makanan haram kepada penganut bukan Islam. Walaupun kita kata kenapa tak boleh? Sedangkan dia itu adalah orang bukan Islam, yang mana makan babi itu halal di sisi agama mereka. Yang kita haramlah jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Tetapi dia agama Buddha, agama ni tak kisah makan babi. So what's wrong, dia kata. Jadi ulama-ulama kata, majoriti ulama kata bukan masalah agama mereka tak boleh, tetapi Allah tak benarkan. Dan dalam hadis pun disebutkan dalam Al-Quran dan banyak riwayat lain, hujah-hujah jumhur mengatakan bahawa orang bukan Islam juga dipertanggungjawabkan atas syariat-syariat Islam walaupun mereka bukan Islam. Itu masalah dia. Manakala mazhab Hanafi pula, mereka berbeza pendapat. Dia kata macam mana? Dia kata orang bukan Islam ni mereka tidak ghair mukhatawin. Mereka itu tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syar'i, tak diseksa disebabkan tak solat, puasa dan sebagainya. Ya, mereka hanya diseksa disebabkan kekufuran mereka sahaja. Jadi menurut ulama mazhab Hanafi, orang bukan Islam boleh berinteraksi dengan benda yang dirasakan halal untuk penganut bukan Islam. Maksudnya bagi mereka, kalau riders ni dipertugaskan untuk hantar makanan yang haram, sekali tengok dapat keluar whisky botol besar ni 5 kilogram 5 liter ya, kalau majoriti kata haram, tapi mazhab Hanafi kata tidak haram, boleh
harus orang Islam bagi, hantar, serve dekat orang bukan Islam. Yang tak boleh orang Islam serve pada orang Islam. Itu menurut mazhab Hanafi. Baik. Standpoint dekat Malaysia macam mana? Apakah kedudukan fatwa ini? Adakah kita boleh ambil mazhab Hanafi terus? Maksudnya dari segi sudut pandangan khilaf ulama dan keadaan maslahat pekerja-pekerja rider ini, ya, kalau ikut mazhab jumhur tak lepaslah. Mazhab Syafi'i pun tak lepas mazhab kita. Mazhab Hanafi, yes. Maksudnya riders ni urut dada lah. Alhamdulillah, ada juga jalan keluar. Namun fatwa-fatwa dekat Malaysia, tuan-tuan, mereka lebih teliti. Maksudnya tidak sesuka hati boleh ambil daripada mazhab Hanafi itu untuk diamalkan sebagai teras. Tetapi ada dhabit ataupun piawaian-piawaian yang telah ditetapkan. Macam kami dekat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, seperti mana persidangan dibuat perbincangan dengan ahli jawatan kuasa perundingan syariat Wilayah Persekutuan, berkumpul, berhimpun, ya, dalam situasi ini riders dibenarkan. Maksudnya dalam keadaan maslahat, keperluan mendesak, mereka boleh hantar barangan-barangan haram kepada non-Muslim berdasarkan keharusan mazhab Al-Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Cuma dia kata untuk tindakan yang lebih selamat ataupun kita bertindak supaya lebih berhati-hati, hasil kutipan daripada yuran kita hantar ataupun upah kita hantar makanan haram itu jangan dimakan, jangan diambil dan jangan diberi pada keluarga makan. So contohnya lah kan, satu hari itu dia boleh dapat untung RM200. Let's say lah, dia rajin daripada pagi sampai malam, ya, dia hantar, dia dapat dalam RM200. Sekali hantar RM45, tak masuk tips lagi dapat. Jadi dia hantar, tuan-tuan, dalam RM200 tu adalah RM20 ke RM30 adalah upah hasil dia menghantar makanan-makanan haram. Jadi dari segi sudut kefatwaan, fatwa termasuklah fatwa Wilayah Persekutuan mengatakan yang RM30 tu jangan ambil, jangan makan. So jangan bagi dekat anak bini makan, jangan buat apa dan sebagainya. So RM20, RM30 tu salur kepada Baitul Mal, ataupun salur kepada mana-mana fakir miskin yang memerlukan. Itu kaedahnya seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Harta yang seseorang dapat melalui jalan haram bukan miliknya, tidak boleh dimiliki. Contoh, dia dapat duit hasil keuntungan riba, ataupun dia ambil duit tu keuntungan hasil daripada judi. So keuntungan itu ataupun dia punya keuntungan daripada riba itu tak boleh dimiliki. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, begitu juga kalau kita duk bagi orang pinjam duit, kita ambil duit kita, lepas tu kita minta bunga. Yang bunga tu haram, tak sah dimiliki, bukan milik kita. Yang pokok tu tak apa. Yang riba tu pun haram. Contoh, kalau kita berjudi, modal RM100, dia pun 100, menang dapat RM200. Yang RM100 tu duit pokok kita punya, tak apa. Yang 100 untung tu duit orang, tak boleh, tidak sah dimiliki sama sekali. So macam mana? Ada dua cara. Duit haram itu sama ada dipulangkan kembali kepada pemiliknya. Contoh, saya ni bagi orang pinjam duit, saya letak syarat bunga 10%. So saya bagi pinjam 1,000 dan orang pulangkan balik 1,100. Baik, 1,000 tu saya punya. Yang 1,000 tu 10%, yang 100 10% tu bukan milik saya. So saya wajib pulangkan balik. Itu kata Imam Ghazali. Kalau tak jumpa tuannya, susah nak cari, maka option kedua, diserahkan kepada Baitul Mal untuk pembangunan maslahat orang Islam. Buat jalan raya ke, ataupun buat tandas ke, ataupun option ketiga, boleh diberikan kepada asnaf fakir miskin. Mereka yang memerlukan bantuan, boleh bagi mereka, untuk mereka adalah halal. Namun untuk kita miliki tidak boleh. Atas dasar itu, fatwa dikeluarkan riders ini dalam keadaan terdesak, dia boleh hantar barangan-barangan haram kepada non-Muslim sahaja. Non-Muslim sahaja. Okey? Dan bila dihantar, dapat collect mata dan duit, duit tu kena kira siap. Okey, hari ni yang babi punya RM10. Yang kedai mana-mana yang confirm tak ada sembelih punya
RM50. Hari ni simpan. Nanti bila dah kumpul-kumpul duit, okey, sebulan punya hasil kutipan haram. Wah, hasil kutipan haram tu ya, RM100 katakanlah ya. Sedekahkan dekat. Jangan masuk tabung masjid. Tabung masjid dia bukan Baitul Mal. Baitul Mal, Selangor ada Baitul Mal. Ya, pergi lembaga zakat Selangor, ini duit haram saya. Wah, duit haram. Dahsyat ya. Duit haram saya. Ni saya nak masuk Baitul Mal. Nanti lembaga zakat Selangor ambil, pandai-pandai dia lakukan, dia serahkan Baitul Mal. Kat wilayah kita ada Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan Mawib pun ada Baitul Mal, pun ada mengumpulkan, menghimpunkan harta-harta yang haram untuk diserahkan kepada maslahat orang awam ataupun orang Islam. Yang mana duit haram ni tidak dibuat binaan masjid. Dia tidak dibuat masjid tapi lebih kepada kegunaan awam, bukan orang Islam saja, orang kafir boleh pakai, contoh jalan raya, tandas dan sebagainya ya. Itu cara dia. Jadi adalah jalan keluar. Ya, ada jalan keluar dan ada, tidaklah terlalu mudah untuk kita ambil pandangan daripada mazhab Hanafi sebagai pegangan dan kita naik syok pula. Oh, kalau macam tu hantar babi lagi best, lagi banyak. Oh, tak boleh juga. So jadi dari segi sudut kefatwaan mesti berhati-hati, mesti dilihat dari segi sudut pandang yang mana untuk menjaga maslahat supaya manusia lebih terjaga halal dan haramnya. Ya.